diberi satu panduan manual tentang penggunaan handphone kita. Kita beli motosikal, ada manual dia. Ya, setiap benda tu ada manual, buku panduan dia, supaya kita boleh dipandu macam mana kita nak guna. Contoh beli mikrofon ni, contoh kita beli mikrofon, ada panduan dia. Apatah lagi hidup kita atas dunia, mesti ada panduan. Ya, sebab bumi ni ada Tuhan punya, langit ni ada Tuhan punya, kita ni makhluk Allah, mesti ada Tuhan punya. Maka kalau dalam kehidupan kita seharian, mesti ikut manual kita yang betul, ya, supaya hidup kita sentiasa dapat panduan, ya, sebagai hamba Allah. Bila Nabi Muhammad wafat, apa panduan kita? Maka tidak lain tidak bukan Al-Quranul Karim, ya. Al-Quranul Karim sebagai panduan kita. Jadi Quran sebagai panduan, Quran ni Allah Ta'ala dia kekal sampai kiamat, ya. Sebab kita perlu panduan sampai hari akhirat, sampai kiamat perlu panduan. Walaupun Nabi wafat, Rasulullah dah wafat, tetapi kita yang hidup kemudian ni perlukan panduan. Jadi panduan kita tu ialah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, Allah yang turunkan Quran, maka Allah pelihara Quran tu. Jadi Al-Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Ya, tidak ada kerosakan, tak ada. Sebenarnya cobaan untuk merosakkan Al-Quran ni dah lama. Ya, dia bimbang, takut kita hidup ni mesti ada panduan. Sebab tu bila kita semayang, ya, pagi tadi dalam kuliah subuh saya pun sebut, saya kata bila kita semayang, ada satu permintaan kita pada Allah Ta'ala, ya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan betul. Kita minta hidup kita ni biar betul jalan dia. Sebab kalau jalan tak betul, semua yang kita buat tak ada nilai. Jadi tak betul. Mesti jalan tu jalan yang betul. Ya. Sebab tu kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk pada kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Pasal apa? Supaya kita boleh ikut jalan tersebut. Ya. Demikian je jalan hidup kita ni. Ada orang meniaga, ada petani, ada nelayan, ada kaki tangan kerajaan, ada anggota keselamatan, ada pasukan bombo, berbagai-bagai. Semua tu ada jalan lain masing-masing. Cikgu tak sama dengan nelayan, nelayan tak sama dengan petani, jalan dia. Orang meniaga minyak tak sama dengan meniaga makanan, ya. Jadi semua dalam hidup kita ni kena ada panduan. Jadi demikian juga kita nak pilih, ya, bila kita nak pilih hari, kita nak pilih pemimpin, mesti ada panduan. Allah Ta'ala tidak akan biarkan kita memilih tanpa panduan. Ya, kita nak kahwin, ada nak pilih isteri, ada syarat-syarat isteri. Nabi kata pilih awak isteri kamu tu dia 4, cantiknya, keturunan yang baik, ya, kemudian cantik dia, keturunan yang baik, yang 3 apa dia? Ya, harta, yang keempat agama. Ada 4 syarat. Ya. Yang pertama cantik, yang kedua keturunan yang baik, yang 3 harta, pandai mengurus harta, bukan bisa orang kaya, pandai urus harta. Yang kelima agama, yang keempat agama. Walaupun Nabi sebut yang keempat tu agama, Nabi kata pada fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilih yang agama, kamu akan selamat tangan kamu. Itu nak kahwin kena ada 4 syarat. Isteri, kita nak pilih isteri kena ada 4 syarat. Ada pula yang tanya saya, dia kata ustaz, macam mana saya ni waktu kahwin dulu tak cukup syarat, nak kena kahwin lain ke macam mana? Tu soalan ni kita jawab kemudian lepas pilihan raya, ya. Jawab pilihan raya ni hancur, terjun laut kita, ya. Nak pilih bermakna tak ada, macam kita nak buat benda, kita kena pilih. Sekarang kita rakyat diminta pilih pemimpin. Bila kita nak pilih pemimpin, apa yang Allah Ta'ala letak syarat pada kita, macam mana pemimpin tersebut. Sekarang tuan-tuan semua pengundi, kita nak pilih wakil rakyat, pemimpin lah. Bila kita nak pilih pemimpin, ada tak Quran beritahu kita panduan pemimpin macam mana yang kita mesti pilih, pemimpin macam mana yang
Ya. Sebab bila kita pilih, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita pilih. Kalau kita pilih penyamun, ho-ho-hoi, ya, kita pilih penyamun, jangan kita duka citalah kalau sekiranya dia menyamun, sebab kita pilih dia. Ya, kita pilih menantu kita perompak, tiba-tiba menantu curi harta pak mentua. Pak mentua tak boleh marah, sebab dah pak mentua pilih menantu perompak. Ya. Jadi tentu ada panduan. Macam mana kita nak tahu apa syarat pemimpin yang Allah sebut dalam Quran? Ya. Jadi kita kena buka Quran lah, kena cari ayat Quran. Ya. Apa syarat-syarat pemimpin yang Allah sebut? Allah tak sebut dalam Quran, allazina immakkannahum fil ardi aqamas salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ada 5 ciri yang pemimpin yang kita kena pilih, yang Allah sebut, bukan kerajaan sebut, bukan parti politik sebut, ya, bukan negarawan sebut, tapi yang Allah sebut, yang Allah sendiri tetapkan. Siapa dia? Allah sebut allazina immakkannahum, dan mereka yang kami beri kuasa pemerintahan di atas muka bumi. Ya, maknanya dia ada kuasa memerintah, dia jadi pemimpin. Yang pertama, dia mendirikan sembahyang. Ya, kena dirikan sembahyang. Pemimpin kalau dia tak sembahyang, punah negara. Pemimpin kalau dia tak sembahyang, punah masyarakat. Ya, sebab bila tak sembahyang, tak ada hal haram, tak ada dosa pahala. Ya, tak ada pertimbangan takut pada hari akhirat. Yang berlaku rasuah penyelewengan ni bukan apa, sebab dia tak ada pertimbangan akhirat. Ya, kalau dipikir hidup semula akhirat tu sekalian, dia tak akan buat. Sebab tu pertama Allah sebut mereka ni mesti mendirikan sembahyang. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Pemimpin tu dia kena zakat. Ya, kadang-kadang pemimpin gaji besar, zakat tak keluar. Ya, saya pengurusi zakat Pahang ni 9 tahun. Ya, bahkan pusat zakat Pahang tu saya kebetulannya, saya bersama dengan 4-5 orang kawan menubuhkan pusat zakat Pahang. Dulu di bawah syarikat, satu syarikat Sdn Bhd. Ya, Az-Zakah Sdn Bhd. Ya, saya pergi masa tu saya mengajar Tuanku Agong. Ya, beritahu tuanku, kata kita kena buat sesuatu supaya Pahang zakat di Pahang ni dapat kita tingkatkan. Masa tu satu daerah ada seorang je kerani bahagian zakat. Dialah zakat, dialah Baitul Mal apa semua bawah dia seorang. Alhamdulillah. Lepas tu kita tubuh. Ya, kita berjaya. Mula-mula saya syarikat diberi untuk daerah Kuantan selama 3 tahun. Tak dan 3 tahun. Tahun pertama tu terus diberi seluruh ni Pahang. Ya, keluar zakat tu maksud apa dia? Jaga hubungan dengan manusia. Pemimpin ke dia tak jaga hubungan dengan rakyat dia, dengan pengundi dia, ya, dengan tuan-tuan yang pilih dia. Ya. Kita bila pilih pemimpin, dia mestilah pemimpin tu lebih baik pada kita. Ya, pemimpin yang boleh pandu kita. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, ya, yauman kullu unasin bi imam. Ya, pada hari akhirat besok setiap kita ni akan dipanggil mengikut pemimpin yang bersama yang kita pilih. Bukan panggil seorang-seorang, kita akan dipanggil bersama pemimpin kita. Bangun di padang mahsyar, siapa pemimpin? Macam kita orang tanya, kamu duduk mana? Saya duduk Tekik. Ya, Tok Pengulu siapa? Ya. Nak apa-apa pun kita jumpa Tok Pengulu. Ya. Ada apa-apa pun tinggi lagi, jumpa dengan wakil rakyat. Akhirat besok kita akan cari siapa dia? Kamu umat mana? Aku umat Muhammad. Umat Muhammad akan cari Nabi Muhammad. Pemimpin akan dipanggil mengikut bersama pemimpin dia. Rakyat kita, kata Allah Ta'ala, pada hari setiap kamu akan dipanggil bersama pemimpin dia. Jadi kita pilih pemimpin ni bukan main-main, bukan seronok-seronok, bukan suka-suka, bukan sambil lewa, tak. Pilih betul-betul. Ya. Sebab itu kita diberi peluang 5 tahun sekali untuk pilih pemimpin. Ya. Jadi Allah tak sebut. Ciri yang kedua apa dia? Mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Dia mesti menyuruh yang ma'ruf. Kita nak katalah perkampungan kita di Tekik ni. Ya, nilai baik sentiasa bertembung dengan nilai yang buruk. Ya.
Kalau kita biarkan nilai yang buruk, punah habis masyarakat kita ni. Ya. Macam mana kita nak cegah kemungkaran? Kita kena tingkatkan ma'ruf. Kita kena tingkatkan ma'ruf, kebaikan. Dia ma'ruf dengan munkar ni macam jongkak-jongkik. Bila taat tu meningkat, maksiat akan menurun. Bila maksiat yang meningkat, taat tu akan menurun. Macam kalau kita pergi ke masjid, kita pergi tempat baik, secara automatik kita amal kebaikan kita meningkat. Automatik nilai buruk akan menurun. Hidup kita ni begitulah. Ada masa-masa iman kita naik. Ya. Bila kita dengar kuliah, dengar cerita bab akhirat, takut, iman kita naik masa tu. Ya. Masa iman naik tu memang hebatlah. Lepas asar semain sunat lagi. Ya. masa tengah-tengah duk semangat tu. Ya. Tapi tu dia kata masa iman naik tu malaikat pun terkejut. Ya. Tapi iman kita yazid wa yanqus, ada masa dia naik, ada masa dia menurun. Ya. Ada masa iman kita menurun. Ya. Jadi kita kena imbang. Sebab tu nilai baik kita kena al-amru bil ma'ruf. Pemimpin tu mestilah menyuruh yang ma'ruf. Bukan dia saja buat. Pemimpin ni macam mesti berani. Kalau kita kuat, kita boleh tarik orang kepada kita. Kalau kita lemah, kita ikut orang lain. Lepas tu kita boleh check kita ni. Kalau kita musafir, kita berjalan, kita ni kuat ke tidak iman kita? Ya, kalau kita kuat, kita kata okey, kita berhenti semayang. Semua rombongan kita akan semayang. Tapi kalau kita lemah, pemimpin kita rombongan tak semayang, dengan kita pun tak semayang. Pasal apa? Kita bukan bersih berani, bersih penakut. Ya. Ya. Dia nilai baik tu mesti ada. Empat kata Allah, wa nahau anil munkar. Dia kena cegah kemungkaran. Pemimpin dia tak boleh biar kemungkaran dalam kampung dia. Penagih dadah ke, maksiat ke, kemungkaran ke. Dulu waktu tahun 99, saya jadi adun di masa tu. Kita dapat maklumat bahawa pada masa itu, ya, satu pusat judi, ya, akan dibina di Tioman ni. Ya. Tuan-tuan pun tahu cerita tu masa tu. Ya. Kita dapat maklumat satu mini kasino dibuat di Genting. Di Kampung Genting. Kampung Paya tu. Ya, cadangan tapak tapi belum confirm. Cuma saya dapat maklumat masa tu saya sebagai adun. Ya, dalam Dewan Menanggi Pahang. Ya, saya beritahu Menteri Besar, saya kata kami nak jumpa Menteri Besar sekejap. Ya, masa tu saya ada 6 orang adun daripada PAS. Ya, saya beritahu yang Mak Menteri Besar, Datuk Seri Anwar Yaakob. Ya, saya nak jumpa. Alhamdulillah kebetulan hari Rabu mesyuarat Exco dibuat di Temeloh masa tu. Ya, alhamdulillah lah dia panggil kami jumpa. Dia kata apa hal nak jumpa? Saya kata saya dengar berita, dapat berita. Ya, sahih tak sahih saya tak tahu. Tapi kita kena maklum awal, kalau dah lewat dan lulus tak lewat apa dah. Ya, kalau dah lulus tak lewat apa dah. Kita kena sekat sebelum. Kalau benda tu tak betul, alhamdulillah tak apa. Tapi kalau benda betul, kita biar, maka dan wujud payah kita. Saya kata saya dapat maklumat ada pihak tertentu. Biasalah nak majukan chalet dia, tempat tu kadang-kadang ada orang fikir mudahnya kita buka disco, buka pusat maksiat. Bagi kita maksiat, bagi dia tarikan ekonomi. Ya, bagi dia tengok ini cara nak kembang ekonomi. Bagi kita orang Islam, kita tengok dalam konteks maksiat. Saya kata saya dapat maklumat tersebut. Ya, sebab syarikat yang sama. Ya, masa tu berjaya. Ya. Jadi saya dapat maklumat betul. Jadi saya sendiri cakap. Saya bangun, saya kata Datuk Seri minta maaf. Ya, saya ni wakil kawan-kawan, wakil masyarakat di sini. Ya, kalau betul, tolong jangan lulus. Tolong jangan lulus. Kalau tak betul, alhamdulillah tak apalah. Ya, sebab ni rumus kita dapat maklumat dulu. Tapi kalau betul, ya, alhamdulillah hasil pertemuan sebut tak jadi. Ya. Dan banyak lagi sebenarnya penting kita ni wakil rakyat ni orang yang pertama kena benda, ya,
benda yang kalau kita dapat maklumat segera, kita kena terus. Sebab pemimpin, sebab tu nama wakil rakyat. Orang Tioman ni, seorang je boleh masuk dalam dewan untuk wakil tuan-tuan sekalian. Namanya wakil rakyat, Don Tioman. Seorang dia je. Ya, tuan-tuan tak boleh masuk dewan. Wakil yang kita nak pilih ni lah, kalau dia menang, dia wakil kita. Sebab tu nama wakil rakyat. Dia bukan boleh nak ikut kepala otak dia je, tak boleh. Dia kena tanya rakyat apa masalah dia tekik, apa masalah dia mukut, apa masalah dia genting, apa masalah Pulau Tioman ni, apa benda yang saya boleh tolong, yang segera. Ada yang kita kena bawa ke peringkat kerajaan negeri, ada yang kena bawa ke persekutuan, kerajaan pusat. Ya, sewaktu saya Menteri Alam Sekitar, banyak saya terima surat-surat daripada adun-adun yang mengadu kawasan dia. Ya, adun dia buat surat, contohnya dia minta, dia kata masalah kampung kami ni ialah hakisan pantai. Ya, hakisan pantai teruk. Jadi minta peruntukan supaya dapat kita buat benteng sikit mengelak hakisan pantai dia teruk sangat. Jadi okey, saya bawa surat tu, saya panggil ketua pengarah. Ya, ketua pengarah Jabatan Pengairan Saliran. Saya kata saya dapat aduan daripada penduduk ni. Ya, tentang hakisan teruk. Ya, saya biasa saya suka gini. Saya kata okey, saya nak turun tengok. Ya, saya tak suka dengar report je. Saya beritahu pegawai, saya kata okey, minggu depan saya nak turun tengok. Tuan-tuan bayangkan kalau menteri turun tengok, ketua pengarah mesti ikut, ketua seusaha mesti ikut, pengarah negeri mesti ikut. Saya tengok sendiri. Saya kata ni teruk, serius ni, kerosakan teruk dah. Ada perancangan tak di peringkat pengarah negeri? Oh, dia kata ada. Kita dah mohon di atas, cuma belum lulus lagi. Ya, pasal belum lulus, protokol keuangan masalah. Okey, saya kata angkat yang ni, jadikan keutamaan. Sebab kerosakan dah serius. Contoh, maknanya aduan adun ni penting. Tuan-tuan buat surat, hantar direct boleh, tapi tak kuat. Kalau surat kita kepada adun yang kat kepada menteri, adun yang kat kepada ahli parlimen kita sekarang ni dah Perikatan Nasional. Ya, saya Datuk Asarifin kawan baik lah. Dia ni Asarifin ni bukan kawan baik saya, dengan ayah saya pun. Ya, tak ada masalah. Kita pun bukan nak bertemu peribadi. Pilihan raya ni bukan kita nak balah adik-beradik, kawan-kawan ni semua UMNO ke, ni kawan-kawan kita belaka. Ya, cuma saya sejak merdeka pilihan raya pertama sampai pilihan ke-14, Tioman ni tak pernah diwakili oleh parti lain. Kalau zaman Jepun tu ada, Jepun kata tarak. Sejak merdeka pilihan raya pertama sampai ke hari ni, ya, sebab tu ada kawan-kawan kita kata serupa je ustaz, pilih mana parti pun sama je. Saya kata macam mana boleh sama, sebab parti lain tak pernah kita rasa. Kita tak pernah rasa wakil rakyat daripada parti lain. Kita tak boleh buat kesimpulan sama, tak boleh. Sebab tak pernah kita rasa parti lain jadi wakil rakyat. Cuba kita rasa macam di Kelantan tahun 1990, bila buat perubahan tukar, ya, ternyata bila sebelum ni kan Barisan Nasional Merintah Kelantan berpuluh-puluh tahun. Tahun 90 mereka tukar kepada Parti PAS. Sampai sekarang mereka kekal. Pasal apa? Beza, jauh beza langit bumi. Ya. Jadi kita boleh tengok, ya, bukanlah kita nak angkat sendiri, ya. Menteri-menteri kabinet, ya, alhamdulillah saya sempat 32 bulan menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air. Ya. Minggu lepas saya buat majlis perpisahan, menangis habis pegawai swasta, tak apalah, ya. Tapi bagi saya itu tak ada masalah. Siapa-siapa pun, yang penting kita memilih. Sekarang ni kita di Pahang, alhamdulillah, ya, kebanyakan anak muda, ya, anak muda, anak tua pun sama, ya. Baru ni kita tengok daripada 42 DUN, kursi DUN di Pahang, kita dah berjaya 17 kursi. 17 kita dah menang. Dan insya-Allah Tioman ni yang ke-18 insya-Allah. Ya, kita harapkan dia yang ke-18. Ya, saya jumpa dengan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Ya, saya berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin sebab saya sempat merasa dua-dua Perdana Menteri. Ya, Tan Sri Muhyiddin saya sempat merasa bersama dia. Ya,
Ismail Sabri pun saya sempat berada di bawah kepimpinan yang sama, kementerian yang sama, tapi dua Perdana Menteri. Saya tengok betapa sebenarnya penting pemimpin tu. Memang dia bukan sekadar jawatan kamu jadi NGO duk seronok dah. Ya. Tapi memang tanggungjawab tu berat. Nabi sebut dalam hadis, Sayyidul Qawmi khadimuhum. Pemimpin satu kaum tu khadam bagi kaum tu. Bukan mudah. Ya. Orang kata sedaplah jadi wabi, tak. Ya, tuan-tuan. Ya. Kita bertanggungjawab dunia, bertanggungjawab akhirat. Ya. Saya dulu pensyarah ITM. 14 tahun jadi pensyarah. Ya. Kalau kira dari segi kerja jadi pensyarah dengan jadi Imam Muhammad. Ya, masa saya jadi pensyarah tu gaji 7-8 ribu sebulan. Bertanding menang wabi dapat 5 ribu, hilang 3 ribu sebulan. Ya, peruntukan satu sen pun tak dapat masa tu. Semua atas tu lah. Bayar gaji, kaki tangan, perkhidmatan, semua atas tu. Ya, memang sangat-sangat susah. Kawan saya dah berhenti jadi Yang Berhormat pun berhutang lagi kat kedai 4-5 ribu lagi duk tanggung rakyat, duk tanggung. Ya, bukan mudah. Tetapi kenapa bersungguh-sungguh? Sebab nak bawa suara ke Dewan Negeri, nak bawa suara kita, sebab tu penting. Ya, sebab tu saya katakan orang Tioman ni dia tak pernah rasa wakil rakyat daripada parti lain. Tak pernah. Ya, tambah pula saya bukan nak hina peribadi calon. Ya, itu urusan parti masing-masing. Tetapi calon yang letak oleh Barisan Nasional dah 3 penggal. Dah 3 penggal. Nak 15 tahun. 15 tahun. Ya, saya dapat berita di darat mereka dah mula bagi geran tanah. Kali ni bagi geran. Pasal apa? Sebab rasa tak selamat. Kalau selamat bagi buat apa? Ya, sebab rakyat mula tunjuk perubahan. Orang muda. Saya tak sangka orang muda lah. Sebab orang muda pertama kali dia mengundi. Ya, kali pertama dia mengundi, kita pun tak tahu. Ya, waktu kami duduk bincang, ya, kita buat simulasi pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Simulasi ni kita ambil data pilihan ke pilihan Johor, data pilihan umum ke-14, kemudian pertambahan pengundi baru, kita buat sistem. Waktu tu kita dah keluar satu keputusan awal, jangkaan, bukan keputusan, jangkaan, keputusan. BN kita jangka dapat 71 kursi masa tu. Perikatan Nasional kita dapat 72 kursi. PH dapat 83 masa tu. Ya. Waktu itu kita jumpa, bincang dengan UMNO. Ya, atas muafakat nasional. Ya. Sebab kita kata data yang ada ni tak boleh bentuk kerajaan. Tak ada parti boleh bentuk kerajaan. Dia akan balik kepada keputusan pilihan ke-14. Pasal apa? Sebab kita pecah undi. Tambah pula Tun Mahathir, dia ujuk satu lagi parti. Ya. GTA. Ya. Gerakan Tanah Air, satu lagi komponen dia. Ya. Tapi kita tengok tak bimbang sangatlah sebab dia pengaruh tak kuat. GTA ni harapan nak menang tu paling tinggi pun 1 atau 2 kursi. Dulu kita jangka Langkawi itu Tun menang. Simulasi kita dia menang. Ya. Tapi orang Langkawi ni sebenarnya bukan tolak Tun Mahathir, cuma dikesian Tun Mahathir. Sebab dia dah berumur kan. Jadi kita kata tuan-tuan, kita bukan tak nak tolak Tun, bukan tak nak pilih Tun, tapi kita tengok kesian pada dia lah. Jadi kita bagi dia rehat sekejap. Ya. Jadi yang sedapnya semua pengundi tu nak suruh dia rehat sekejap, hilang deposit kawan tu. Tak sangka. Ya, sebenarnya ramai simpati, tak sangka dia hilang deposit. Ya, tak sangka. Ya. Sebab orang ni kesian, hilang deposit kawan tu. Ya. Tapi ini politik nak macam mana? Ya, tapi kita demikian juga dalam konteks pilih pemimpin. Sebab tu kita harapkan insya-Allah tuan-tuan sekalian, sebahagian kita ni adalah petugas-petugas. Kita mari ni kita tak dapat apa pun. Kita mari ni duit poket kita habis. Bukan dapat duit pun, tak dapat allowance pun, tak dapat belanja pun. Petugas-petugas Perikatan Nasional ni duit poket sendiri tuan-tuan. Tambah-tambah dalam PAS ni Allah Rabbi, duit poket sendiri mai keluar, tambang sendiri. Ya.
bukan dapat duit pun. Tapi kenapa kita bersungguh? Sebab kita nak suara kita kuat dalam Dewan Negeri. Ya, kalau suara kita 1, 2, 5, 6 ni, tahun ni kita ada 17. Kalau kita boleh tambah yang ke-18, suara kita lagi kuat. Bila suara kuat ni orang dengar, orang perhatian. Kalau suara tak kuat, tak banyak, siapa nak? Ya, jadi penting kita berusaha untuk memenangkan calon kita. Dan calon kita kali ni kita letak orang muda. Ya. Orang tua jangan kecil hati. Sebab orang tua ni pun kadang-kadang dia tengok orang muda ni naik semangat lain macam. Ya, dia macam kita lah. Ya, kata kita sayur pucuk paku. Ya, masak lemak pucuk paku. Kelapa tu baru santan dia banyak. Tapi pucuk paku kena muda. Barulah sedap. Kalau paku tua, kelapa tua, siapa nak makan? Ya. Jadi dia kena ambil paku tu yang muda, kelapa tua, gabung dua tu baru sedap. Nanti balik beritahu isteri, ustaz kata yang tua kena gabung yang muda baru sedap. Ya. Tak mengundilah tuan-tuan. Sekarang kita pilih calon anak muda kita. Ya. Orang tempatan yang kita tengok ada kemahiran yang hebat, ada keilmuan dia, ijazah dalam bahagian accountant, ya, perakaunan daripada UiTM, ya. Dan orang ni boleh bawa suara kita, pandangan kita, sebab kita bekerja secara kolektif. Ya, jadi insya-Allah saya nak ambil kesempatan hari ini untuk sama-sama kita yang petugas jaga hubungan kita dengan pengundi, ya, jangan sampai kita, alhamdulillah hingga setakat ni saya sebagai pimpinan, sebab pilihan raya ni kebetulan serah pada saya untuk pantau. Alhamdulillah tidak banyaklah kes-kes yang di luar sangat, tak ada. Kebanyakannya berjalan dengan baik, kempen pun lancar, tak ada perkara-perkara yang tak ingin berlaku. Saya pun tak dapat aduan daripada pakar keselamatan, sebab kita lantik petugas-petugas kita kalau ada apa-apa maklum supaya kita boleh nasihat, ya, petugas-petugas kita hingga sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita bukan nak bertembung peribadi. Habis pilihan raya tu je bulan. Lepas tu, ya, petugas balik tempat masing-masing. Tuan-tuan sama-sama sini. Anak beranak semua. Ya. Kita beritahu kawan-kawan kita, semalam pun saya pergi bilik gerakan UMNO. Saya pergi jumpa mereka semua. Salam mereka semua. Sebab, yalah, bukan orang lain pun. Ya, kita nak harmoni, pilihan raya berjalan dengan baik. Perkataan yang lain kita tak nak. Ya. Kita nak supaya mereka beri undi kepada perikatan, kepada calon kita insya-Allah. Yang kedua ialah pengundi luar. Ya, kita lebih kurang 300 orang pengundi luar, penduduk di Tiongkok. Oleh kerana baru ni mereka dah balik, nak balik sekali lagi ni ialah payah juga musim-musim gelap, musim terkujuh ni pula. Ya, dan kita cuba bantu insya-Allah, ya, apa yang kita boleh bantu dari segi kemudahan untuk ulang balik sebagainya. Ya, kita tengah urus lah, sekurang-kurangnya adalah kemudahan mereka boleh mengundi, ya, mereka tak perlu fikirlah dari segi pengangkutan, transport, nanti itu akan diurus oleh pihak urus dia lah insya-Allah. Ya. Dan kita nak kali ni calling lah, hubungilah anak-anak kita supaya mereka balik mengundi. Ya, penting sangat. Ya, penting sangat. Baru ni kita dah memilih untuk parlimen. Ya, saya tengok sebenarnya Don Tioman ni kemenangan tertangguh je. Tuhan tangguh sekejap je. Malam baru ni pun sepatutnya kalau pilihan raya dah pada keputusan itu Don Tioman insya-Allah. Tapi Tuhan Maha Berkuasa, ya, Tuhan buat ni hebat, ya. Tangguhkan kemenangan, tangguh pilihan raya, menyebabkan Tuan Tioman kita hidup, ya, beratus pulau ni sebab pilihan raya je. Di mana pelancong tak datang dah. Dengan sebab pilihan raya ni lama tak datang Tioman ni. Mari sini seronok jumpa kawan saya, jumpa kawan-kawan lama lah. Ya, saya pun lama di sini dulu 3 tahun lebih. Ya, waktu saya buat kajian master saya di Pulau Tioman. Ya, MA saya tu di Tioman. Jadi saya dengan penduduk sini biasalah. Ya, ini kawan-kawan lama kita masa tu Pak Imam Jumaat masih ada lagi. Orang tua kita dulu.
ya, dan mereka sebahagian tu dah pun meninggal dunia, ya, tapi adalah yang saya rasa kagum sikit Saudara Azmi ni lah, tak tua-tua, tak muda-muda, sedang ni dia, ya. Dia ni hebat, manusia hebat, Akil banyak, insyaAllah, ya, kawan-kawan kita yang lain lah, ya. Tak lupalah kepada kita punya Patih yang telah banyak bantu, insyaAllah, ya, kita harapkan pilihan raya 7 bulan ni kita keluar beramai-ramai dan kita undi Perikatan Nasional. Akhir sekali ada orang minta ulasan tentang kabinet baru diumum, ya. Kabinet ni dia Perdana Menteri telah pun mengumumkan kabinet yang rakyat Malaysia lah, bila yang kluster duk naik turun tu dilantik dalam kabinet. Saya dulu waktu kita tak senang mana parlimen yang ada kes mahkamah, kita tak letak di dalam kabinet sebab MH dia rosak. Bukan untuk kita, dunia tengok, ya, dunia tengok, ya. Bila Tan Sri Muhyiddin turun diganti oleh pun tak lantik orang bermasalah dalam kabinet, ya. Itu sama-sama UMNO, dia tak lantik orang yang ulang-alik mahkamah. Kita tak salah ke tak bersalah, ya, sehingga mahkamah putus baru dia bersalah. Tetapi MH dia, MH kabinet itu, maruah kita orang Malaysia, dunia duk terkepung macam tak, ya. Dan bila orang macam ni, tuan-tuan bayangkan, kalau mahkamah bercara-bercara, mahkamah gugurkan kes dia, orang akan kata, mana tak gugur dia timbalan Perdana Menteri. Orang akan kata, ya, kalau dia salah, orang kata, aku kata dah jangan pilih, ya. Dia semua tak kena, serba salah, duduk salah, bangun salah, ya. Ya. Jadi maknanya kita letak persepsi, ya. Jadi ialah itu hak kabinet Perdana Menteri, tapi saya yakin kenapa sampai dibentuk kabinet macam tu? Jawapannya kerajaan ni kerajaan minoriti, bukan kerajaan majoriti. Bila kerajaan minoriti, dia tak boleh bentuk kabinet dia, melainkan kena bergabung dengan parti-parti. Dan setiap parti nak join dia, mesti dia janji, okey, kami lantik timbalan Perdana Menteri. Sabah Sarawak join kami lantik. Saya pun, ya, wakil daripada pihak pemerintah sekarang, ya, menawar kepada PAS untuk join kerajaan, janji nak lantik, ya. Orang tu jumpa, ya, jumpa dengan anak Tok Guru Presiden, kita beritahu dah keputusan kami tak akan bersama. Nasional dah buat keputusan, kita tidak akan bersama dengan PH, tidak akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takbir! Allah. Jadi kenapa kita buat bersama gitu? Kenapa kita kan tak buah? Sebab saya kata dia khianat pada pengundi kita. Kalau kita dah janji dengan, tiba-tiba lepas pilihan raya kita join, kita khianat kepada pengundi yang pilih kita. Kita tidur pengundi yang pilih kita. Ya, macam PH lah. Masa pilihan raya hentam habis-habisan, perompak, penyamun, sakau, macam-macam lah. Habis semua istilah keluar, serang habis-habisan. Rafizi buat kenyataan, tak boleh dia mencadangkan supaya satu akta dipindah supaya Perdana Menteri tak pegang Menteri Keuangan. Padahal dulu dia yang sekarang orang buka balik satu-satu, ya. Tak tahulah stabil macam mana. Kita akan tengok drama ni baru episod pertama, ya. Dia banyak lagi episod ni, ya. Tapi itu urusan dia lah. Kita perkukuhkan kekuatan kita, jaga hubungan silaturahim sama-sama kita, dan kita sama-sama kita kena ingat bahawa kita bekerja kerana Allah Ta'ala. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Lalu petugas-petugas kita ni ramai, ya, ada daripada Maran, daripada Paya Besar, ada bergila-gila lah, ya, sambil-sambil mereka datang. Ada yang pertama kali datang ke Pulau Tioman. Saya dah pesan dah, habis pilihan raya balik, jangan duduk sini. Risau juga saya ni, ya. Tengok-tengok tak balik dah. Sebab ada setengah tu isteri dia pesan, jangan balik selagi tak menang. Ni risau ni, ya. Dapat pak mentua baru sini. Saya nak minta
maaf banyak parti kalau sekiranya sepanjang kami berada di sini tu ada salah silap, kasar bahasa, tersinggung orang tempatan dan sebagainya, mohon maaf. Ya, insya-Allah maklulah kita ni dalam hubungan tiap-tiap waktu ni mungkin ada salah silap dan sebagainya. Apa yang baik daripada Allah Taala, kita bekerja sama-sama, bertugas sama-sama, jangan timbul benda-benda yang tak baik dalam masyarakat. Insya-Allah Allah Taala berkati kehidupan kita semua. Saya rasa itulah sepatah dua, sambil-sambil kita santai-santai minum, sampai santai makan kita malam ni, untuk saya menyampaikan sepatah dua ucapan kepada tuan-tuan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat mengundi kepada pengundi awal pada hari besok 3 September 3 bulan besok, pengundi awal. Selamat mengundi. Tak ramai, saya rasa dalam 20 orang saja, pengundi awal 20 orang saja. InsyaAllah 20 orang tu saya tengok Pinang, insyaAllah kaum di kita lah. InsyaAllah mudah-mudahan ni rakan-rakan kita, anggota keselamatan, petugas SPR dan sebagainya, mereka pengundi awal. Jadi kita ni yang ramai sinilah, dia tekiklah ada 3 saluran, 4 layan ada 1 kawan dengan 1 saluran. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir, terima kasih banyak kerana bertugas. Mudah-mudahan Allah terima amal kita sebagai amal soleh dan amal jariah kita, insya-Allah. Wallahu alam. Ada yang nak tanya soalan? Oh, ada. Ya, okey. Ya. Ya. Tapi hala 7 daripada 15 ke 20 nanti, apa yang ingin? Okey. Ini soalan menarik. Baru habis pilihan raya ke-5 RU. Beliau tanya apa planning kita ke arah pilihan raya ke-16. Saya tengok dinamik politik Malaysia ni, dia ke depan ni dia lebih dinamik lagi. Dia akan terbentuk sebagaimana negara maju, akan terbentuk 2 parti, 2 party system. Ya. Mana-mana negara dapat peralihan, negara sedang bangun kepada negara maju dalam konteks politik, daripada pelbagai parti yang banyak, dia akan bentuk gabungan-gabungan. Dan gabungan tu biasanya dia akan lahir 2 gabungan besar. Ya, 2 gabungan besar. Kita di Malaysia tahun ni pilihan ke-15 pun kita tengok 2 gabungan besar. Gabungan parti-parti lain kecil-kecil ni dia dah tak ikut arus perdana lah. Macam GTA hampir semua hilang deposit. Semua hilang deposit. Ya, warisan bertanding di Semenanjung hilang deposit. Calon bebas balik awal. Jadi yang terbentuk sekarang ni ialah muafakat. Muafakat yang nampak ketara ialah di antara Perikatan Nasional akan bertemu dengan Barisan Nasional plus PH. Walaupun sama dia boleh sebab dia baru kahwin pula perempuan dengan penyamun ni. Yang dituduh lah, mereka tuduh bukan kita, mereka tuduh gitu. Ya, tak tahulah dalam kelambu dia balah macam mana, saya bimbang takut putus tadi kelambu ke terbakar kelambu, wallahualam itu urusan. Ya, kita akan tengok drama ni baru siri pertama, banyak lagi siri. Ya, kalau sekiranya dia boleh bentuk muafakat tu solid, sepakat, dia akan jadi 2 parti, ya, dua bentuk parti politik. Yang kedua, saya mula tengok kecenderungan pengundi muda. Kenapa pengundi muda hampir 83% menyokong Perikatan Nasional? Ya, besar. Sebenarnya kami tak sangka. Sebab pengundi muda ni kita payah nak baca. Dulu politik lama, kalau ayah dia PAS, anak dia PAS. Kalau ayah dia UMNO, anak dia UMNO. Dulu. Sekarang tak. Sekarang ni bapak dia UMNO, anak dia Perikatan Nasional. Bapak dia PAS, anak Perikatan Nasional. Ni anak baru. Kenapa berlaku demikian? Pertama, orang muda dia dah bosan dengan politik rasuah, politik kotor, politik salah guna kuasa. Bosan dah. Dan dia bosan dengan pertemuan orang politik ni. Tak habis-habis balah siang malam, pagi petang. Bila nak berdamai? Ya. Dia bosan. Sebab tu dia beri harapan. Kenapa dia pilih Perikatan Nasional? Sebab dia orang ni baca. Dia tengok, ya,
Bukanlah kita nak angkat diri sendiri. Alhamdulillah, selama kita merintah di Kelantan 32 tahun lebih, hingga ke malam ni, tak ada satu kes rasuah pun yang berlaku. Takbir! Tak ada kes salah guna berlaku. Di Terengganu, pencapaian kita nombor 3 terbaik pelaburan di Malaysia. Di Kedah, ya, Sanusi. Tuan tengok bagaimana peningkatan. Perubahan ni yang rakyat nak tengok. Rakyat dah bosan dengan rasuah, salah guna kuasa. Minta maaf lah dulu-dulunya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang guru besar takut tukang kebun. Sebab tukang kebun ketua cawangan UMNO. Cikgu besar nak tukar cikgu ni pun kena tanya tukang kebun. Beritahu saya nak tukar cikgu ni lain. Jangan tukar. Tak tukar. Dululah. Dulu. Tapi zaman tu dah berlalu lah. Takkanlah macam tu pentadbiran. Saya jadi menteri alam sekitar, ya, saya suka dialog dengan pekerja bawah. Saya beritahu bos, saya tak nak jumpa bos duduk luar dulu, saya nak jumpa orang bawah, pekerja bawah. Saya duduk dengan dia, saya nak dengar daripada akar umbi apa masalah dia. Baru kita dengar, sebab sebahagian aduan orang bawah ni tak sampai ke menteri. Kita tahulah, ya, sampai pegawai buang, sampai pegawai tak sampai. Setengah-setengah lah, bukan semua. Kita bila jumpa orang bawah, baru kita dengar apa masalah dia. Sekarang rakyat nak tengok itu. Rakyat nak tengok pemimpin bukan sombong, bukan ego, bukan melarang. Ya, rakyat nak tengok awak naik ni, kami pilih tahu. Ya, jangan samsing, kami tarik duduk bawah semula. Jadi kuasa rakyat tu betul-betul terbukti. Ya. Sebab tu kita nak, ini politik baru Malaysia. Anak-anak muda yang buat perubahan. Ya, ialah Alhamdulillah. Saya tengok masa depan politik Malaysia ni dia lebih ke arah politik yang matang, politik yang sejahtera. Dulu kita balah pasal bendera ni kena tarik terus. Dulu tak boleh pasal bendera. Kalau di Kelantan tu dia panggil apa? Pos. Ada pos. Pos tu dibuka tapak kemah, jaga bendera. Bukan jaga pengundi. Pengundi tak jaga, bendera jaga. Sebab apa? Pasang pagi, petang hilang. Pasang petang, malam hilang. Pasang pagi besok, petang hilang. Buat pintu gerbang, dia gaji pintu gerbang, runtuh ke pintu gerbang. Dia bawa lori, dia sangkut, dia heret pintu gerbang. Bergaduh. Bawa tumbuk. Dulu. Hari ni, orang tahu, bendera banyak, bukan tanda orang sokong. Bendera banyak sebab duit banyak. Ya, bukan orang nak. Saya tengok di Putrajaya baru ni. Sekaki satu bendera. Sekaki satu bendera penuh biru semua. Kebetulan PM pun biru juga. Ya, naik biru mata saya balik tengok Allah Rabbi. Ya, bendera BN ni sekaki satu penuh. Tapi mari pilihan raya Perikatan Nasional menang. Pasal apa? Orang dah mula matang. Dia nak mengundi bukan bendera. Dia nak mengundi bukan bendera. Bendera ni siapa banyak duit, dia boleh pasang banyak. Upah tinggi sikit, okey. Mungkin ada orang balik mengundi, kalau undi kami bagi duit. Kita kena bijak macam orang Kelantan. Tak malah, almarhum Tuan Nazwa. Bagi gula, kacau. Bagi kain, pakai. Bagi duit, ambil. Ya. Kita orang bagi. Ya. Ambil lah. Tapi undi atas kita. Kita masuk bilik undi kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak pilih, nak buat perubahan sikit, undi Perikatan Nasional. InsyaAllah. Jadi saya tengok masa depan politik Malaysia lebih matang, lebih sejahtera insyaAllah, lebih dinamik dan kurang pertembungan. Sebab ini biasa negara maju macam itulah. Macam di Amerika, di akhir dua parti, di UK, mana-mana pun dia akan wujud dua parti. Ada third force, kumpulan ketiga jadi kuasa pendesak. Tapi saya tengok momentum dia tak stabil. Macam di Australia, di New Zealand, third party ni Green Party lah. Dia akan jadi dapat dominasi sikit. Tapi akhirnya rakyat, dia pengundi akan balik pada kaedah dua parti. Ya, dan insyaAllah ke depan kita pun lebih bawa mahasiswa universiti, kumpulan-kumpulan yang profesional. Ia akan sanggup letak jawatan bertanding. Dulu tak sanggup tuan-tuan. Ya. Saya tanding tahun 99. Masa tu dalam PAS ni, siapa berani tanding PAS? Ya. Kalah
menang tak ada harapan, hilang deposit ada harapan. Okay. Kena letak jawatan. Siapa bang letak jawatan? Saya bila almarhum Ustaz Fadil minta saya bertanding tu, saya istikharah, minta doa kepada Allah, beritahu isteri saya, beritahu mak saya. Ya, anak-anak masa tu tengah sekolah belaka lagi. Minta bertanding pula di Don Jengka. Don Jengka ni 10 petiuni, 9 petiuni Felda. Felda ni Fuzi UMNO. Ya. Saya start kereta pergi jumpa almarhum Tok Gani Aziz. Saya kata kebetulan Tok Gani Aziz ni pak saudara saya, adik-beradik mak. Ya. Saya tanya almarhum Tok Gani Aziz, saya kata Tok, sebagai izik dia, saya datang nak minta nasihat. Parti dah minta saya bertanding, tak apa, tawakal tu Allah, saya bertanding. Datang nak minta nasihat. Saya ingat lagi, di nasihat saya 2 perkara. Ya. Yang pertama, masuk politik jangan niat nak jadi kaya. Nak kaya, berniaga. Politik bukan untuk jadi kaya. Politik perjuangan. Kita habis duit, habis masa, orang serang, orang maki hamun, orang kutuk, orang cerca. Anak isteri kita pun kena, fitnah macam-macam. Ya. Kena sabar banyak, kena tawakal banyak. Kalau nak kaya, berniaga. Jangan masuk politik. Politik ni perjuangan. Ya, memang tak tidur malam, memang letih. Tension. Orang kata macam-macam, maki hamun macam-macam, kutuk macam-macam, fitnah macam-macam. Baru ni saya kena fitnah Rafizi buat fitnah. Kononnya saya dulu projek 2 bilion lepas Parlimen bubar. Saya saman dia lah. Ya. Jadi fitnah berlaku. Ya. Nabi pun kena, apatah lagi kita. Yang kedua, pesan Nabi Tok Gani Aziz, dia kata berjalan ke mana-mana biar ada duit dalam poket. Kita keluar rumah tu biar ada duit poket. Saya duk ingatkan takut kereta kita rosak ke. Tak, dia kata bukan tu. Kita bawa duit ni, kita niat nak tolong orang susah. Ya. Dia kata kadang-kadang ada orang duk erik motor. Pasal apa makcik? Habis minyak. Duit minyak, nak beli minyak tak ada duit. Kita tolong waktu dia tengah susah. Besar pahala dia. Mungkin RM5 je. Tapi RM5 tu besar pahala pasal apa? Dia tengah susah. Ya, jadi kata almarhum, kalau kita buat sesuatu, dia ni sifat Tok Gani almarhum. Dia suka buat untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Saya bila jadi YB, kan yang berhormat ni dapat kelayakan untuk memiliki senjata api. Ya, boleh memiliki senjata api lah untuk jaga keselamatan diri sebagainya. Dia bagi pilihan. Ya, sama ada nak pistol ataupun nak senapang. Saya tanya almarhum Tok Gani Aziz, saya kata Tok, bagus ambil mana, pistol ke senapang? Ya. Dia kata, dia tanya saya, kalau ambil pistol nak tembak siapa? Kata. Ambil pistol nak tembak siapa? Something boleh lah. Ya. Tak, dia kata ambil senapang, boleh tolong orang kampung. Cara dia fikir kampung, musuh tanah, kita boleh tolong orang kampung. Dia kepala dia buat sesuatu benda untuk ramai. Ya. Jadi saya harapkan insya-Allah politik inilah yang kita ketengahkan, politik matang, sejahtera, bukan politik maki hamun cerca. Ya, insya-Allah, wallahu alam. Ya, terima kasih banyak ya atas soalan tu. Saya banyak. Allahu Akbar. Jadi dengan itu tak ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Ya, fadal. Kita ni Tuan Tioman. Saya Fakir Larus. Ya. Yang mana kita tahu kerajaan Iban sekarang adalah kerajaan campuran BN dan PS. Jadi besok ni 7 hari bulan kita nak mencari Dun. Jadi Dun bagi pihak makan lah. Bagaimana seandainya berlaku macam Kelantan dulu? Maksud saya, disekat segala apa juga permohonan kita. Apa perlu kita bertindak? Dan sebagainya. Soalan pertama ya. Okey, kadang-kadang ada orang fikir kalau kita menang sebagai pembangkang, apa kita dapat? Okey, saya nak tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih yang kerajaan, apa tuan-tuan dapat? Selama ini ya. Pembangkang tak ada benda, kita kata sebab pembangkang. Okey, kerajaan. Sebenarnya cara sebahagian kita fikir, kalau kita nak bangunan, kita kena pilih parti kerajaan. Sebenarnya
itu tak politik. Sebab politik ni, kalau kawasan tu kuat pembangkang, kerajaan mesti buat sesuatu untuk menang semula kawasan tu. Ya, dia akan berusaha. Ya, bila kita minta, dia akan bagi. Pasal apa? Dia nak undi kita tu. Dia nak undi kita tu. Kemudian yang keduanya, kita akan menjadi menyalur maklumat, mendesak dan sebagainya. Dan Dewan Negeri, di luar Dewan Negeri dengan pimpinan. Tetapi di waktu yang sama, pengalaman kami lah, contoh di Kelantan, kadang-kadang bila kita nak lulus satu projek, kerajaan persekutuan, baru ni kawasan saya, Kepala Mahkamah Krian, ya, kita dapat permohonan penduduk, kita pergi semak, kita buat tar jalan. Okey, kita order batu, tengok esok orang lain tolong tarkan. Pasal apa? Dua-dua berebut nak buat jambatan, dua-dua pihak. Sebenarnya sebab tu di bandar-bandar pembangkang menang. Pasal apa? Ya, sebab dia tahu pembangunan tanggungjawab siapa jadi kerajaan. Siapa jadi kerajaan, dia mesti sedia pembangunan. Ya, itu kewajipan kerajaan. Tuan-tuan pergi mana-mana negara pun, tanggungjawab kerajaan ialah menyalurkan pembangunan kepentingan bagi rakyat negara. Bukan kira pembangkang. Saya waktu jadi Menteri Alam Sekitar, saya beritahu, alam sekitar bila berlaku bencana bukan pilih parti. Ya, sebab tu saya jumpa dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, DAP. Saya bincang dengan dia, apa masalah Pulau Pinang. Saya turun ke Pulau Pinang. Ya, di Selangor ada masalah. Selangor PKR daripada PH. Tapi kita turun, kita ada peruntukan kita bagi. Sebab tanggungjawab kerajaan berbeza dengan konteks parti politik. Dulu mungkin kita fikir begitu, sekarang tak. Sekarang siapa jadi wakil rakyat, kita menyalurkan kepada kerajaan. Tanggungjawab kerajaan ialah menyalurkan peruntukan yang kita bayar cukai tu balik semula kepada kawasan-kawasan yang kita dalam negara yang kita kuasai. InsyaAllah, ya. Sebab tu kalau tengok PH kuat di mana? Ya, DAP, Pulau Pinang, Ipoh. Kawasan ni mundur ke tak? Kawasan ni kawasan maju, kawasan bandar, kawasan membangun. Walaupun bangkang. Ikut logik akal kita, sepatut pilih parti kerajaan lah, bang. Tak. Ya. Jadi maknanya ini kita boleh tengok. Ya. Cuma kita orang Melayu ni kadang takut kerana faktor-faktor. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Pengalaman kita dan tuan boleh tengok. Ya. Di kawasan-kawasan maju, bandar-bandar besar, kebanyakan yang menang ialah PS. Sejak dulu lagi lah. Waktu zaman BM, merintah pun mereka. Ya. Tapi Alhamdulillah kita tengok pembangunan berjalan. Sebab itu kewajipan bagi parti, bagi kerajaan yang memerintah. Ya, Wallahualam. Ya. Okey. Tuan-tuan, ini salah kedua. Dalam berkata kita 7 bulan ni ada perempuan. Jadi gerakan perempuan ni mungkin ada kekurangan dia. Jadi bagaimana kita nak bagi benda tu jadi laju? Tuan-tuan itu. Okey. Yang pertamanya kita menangkan dia dulu. Ya. Yang keduanya, kita bekerja dalam konteks parti politik ialah kerja tim, bukan individu. Ya, bukan individu. Kerja dalam konteks jamaah, satu tim. PAS ni, Perikatan Nasional melalui PAS ataupun satu, kita ada tim. Macam tuan-tuan kita bekerja ni, kita bukan ada hubungan peribadi pun dengan calon. Kita bukan adik beradik dia, bukan keluarga dia. Kenapa kita turun kempen untuk dia? Sebab tim. Kita rasa dia wakil kita. Jadi bila dia menang, dia akan bekerja dalam konteks tim, satu jamaah. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita ada wakil rakyat kita ada petugas-petugas kita yang sentiasa berhubung. Ada masalah, dia boleh turun dalam bentuk tim. Dia bukan turun seorang-seorang. Ya, sekarang dalam konteks jamaah kita ada masalah, kita ada petugas-petugas kita yang akan bantu, yang akan tolong. Sebagai contoh, bila berlaku bencana di mana-mana di Malaysia ni, bila banjir, tim mana yang sampai dulu? Ya, Jabatan Amal lah. Tentera baju merah dia sampai dulu. Walaupun kawasan tu PAS tak pernah bertanding. Kalau kiranya, tak payahlah, bukan wakil rakyat. Tak. Berlaku bencana yang sampai awal kebanyakan ialah Jabatan Amal Malaysia. Daripada PAS. Jabatan Amal turun. Banjir ke, ribut ke, gempa bumi ke. Ya, mereka ni lah. Ya. Jadi oleh kerana itu, tim ni lah yang menyebabkan kita jadi kuat. Yang alaikum bil jamaah, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kamu ikat diri kamu bersama jamaah. Yang kedua, kita perlukan suara wanita.
kebetulan yang kita menang ni tak ada satu pun wanita. Boleh saya bercakap bagi wanita boleh, tapi tentu lain kalau perempuan bawa suara wanita. Separuh penghuni Malaysia ni ialah wanita. Don Tioman ni separuh penghuni dia wanita. Sebab tu kita nak suara wanita tu diangkat. Saya fikir orang Tioman ni beruntung sebab tuan-tuan akan melengkapkan tim bekerja di kalangan wanita. Ya, kita angkat dia sebagai melengkapkan tim. Ya, kita dah menang 18, ya. 17 semua laki-laki, kan? Semua laki-laki, dan inilah kita angkat dia sebagai calon wanita dalam kontraktor dan seorang profesional. Ya, bukan calon-calon orang. Ya, seorang profesional yang boleh bekerja. Orang muda laju bekerja, ya, dan insya-Allah, ya, saya fikir tak ada masalah tentang calon kita pilih, ya, dan mereka ni seorang yang berwibawa, ya, insya-Allah. Saya nak malu sikit lagi untuk jadi calon dalam PAS, sebab ni calon wakil PAS ni. Dalam PAS ni nak pilih seorang calon, proses dia diangkat oleh cawangan ke kawasan. Kawasan tapis setuju angkat ke negeri. Negeri tengok setuju angkat ke pusat. Pusat setuju angkat ke Majlis Syura Ulama. Majlis Syura akan cek dari segi amal peribadi calon ni. Kalau dia melakukan dosa besar, tak layak dia calon. Ya. Contohkan dia tak semayang, tak layak calon. Dalam PAS ni tak semayang, tak layak calon. Pakai seluar pendek laki-laki, tak layak calon. Kalau perempuan lagilah tak layak. Ya. Dia pelaku dosa besar, tak layak jadi calon dalam PAS. Ataupun dia ni kaki hutang, hutang sana tak bayar, tak layak jadi calon dalam PAS. Ya. Kalau rasuah tu confirm lah. Maknanya ditapis. Syura lulus, barulah parti istihar orang ni jadi calon. Makna proses tu halus lah. Ya, halus. Dahlah istihar, nak lantik jadi calon, bai'ah pula. Wallahi wabillahi watallahi, sekiranya nama saya sekian, nombor kad penang sekian, dipilih sebagai calon untuk Don Tioman contoh, saya berjanji berikrar, kalau saya menang, saya tidak akan meninggalkan parti, tak akan lompat parti, tak akan khianat pada parti. Kalau saya lompat parti, saya mesti kosongkan kursi yang saya menangi. Ya, wallahi wabillahi watallahi, kalau saya dipecat atau keluar pada parti, saya mesti kosongkan kursi, maka haramlah gaji saya, pendapatan saya. Tu bai'ah dia. Ya, suatu macam Khairuddin Takiri, Kolonel Ros, kan dia berhenti, dia keluar pada PAS, dia bukan dipecat, dia keluar pada PAS. Ikut bai'ah dia mesti kosongkan kursi parlimen, wajib kosongkan kursi. Ya. Tapi nak langgar, kita nak buat apa? Orang nak langgar bai'ah, langgar lah. Tapi itulah kita cuba calon kita ni memang betul-betul biar wibawa, bertanggungjawab dengan rakyat yang pilih dia. Ya, wallahu alam. Okey. Terima kasih banyak kita punya pasukan keselamatan. Terima kasih banyak kepada sekalian yang dapat hadir bersama. Saya rasa makanan pun kita ada, kita akan lebih-lebih ni pakar-pakar baliklah keluarga masing-masing, insya-Allah. Kita tutup dengan doa lah kot ni. Kita habis ada lagi. Bagi minta guru doa untuk keselamatan Insya-Allah, insya-Allah. Dan tutup Insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ورضنا ورض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa sengaja dan tidak sengaja, dosa besar dan dosa kecil, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau himpunkan kami dalam redha-Mu, Ya Allah. Engkau berilah keberkatan dalam seluruh usaha kami, gerak kerja kami. Berkatilah keluarga kami, anak isteri kami, rakan-rakan kami, dan jiran tangga kami, dan perkampungan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Engkau jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang saleh, Ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan kepada kami rezeki, maka berkatilah rezeki tersebut, Ya Allah. Sekiranya Engkau kurniakan kepada kami ilmu, maka berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Sekiranya Engkau kurniakan kepada kami ahli keluarga, maka keluarga yang Engkau pelihara, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bila kemenangan kepada calon kami,
dalam pilihan raya pada 7 hari bulan nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, berilah kemenangan kepada calon kami ya Allah. Ya Allah, berjalan dengan baik dan sempurna hari pengundian ya Allah. Jauhilah perkara-perkara yang tidak ingin berlaku pada hari pengundian ya Allah. Engkau sudah terakanlah seluruh penduduk di Pulau Tioman ini ya Allah. Engkau berkatilah kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami rahmat-Mu, kesian-Mu mengatasi kemurkaan-Mu ya Allah. Maka Kau terimakanlah doa kami, permintaan kami ya Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.